Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membincangkan satu lagi soalan percubaan kertas 2 bahagian A daripada soalan percubaan Negeri Melaka. Okey, jadi untuk soalan pertama kita baca. Okey, bahagian A 20 markah. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik rod plastik. Okey, digunakan bateri, digunakan rod plastik, dia ada mentol dan juga Swiss rajah 1. Eksperimen diulang dengan menggantikan plastik dengan rod kuprum. Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen ini. Okey, guna rod plastik, mentol tidak menyala. Manakala guna rod kuprum, mentol menyala. Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. So, kita tengok balik. Okay, dia punya gambar rajah. Dan juga dia punya jadualnya. Okay, dia kata rod plastik tak menyala, rod kuprum menyala. Jadi, pemerhatian yang boleh dibuat di sini adalah okay, rod plastik tidak menyalakan mentol. Okay, tulis. Okay, rod plastik tidak menyalakan mentol, manakala rod kuprum menyalakan mentol. Okey, seterusnya nyatakan satu inferen bagi eksperimen ini. So, untuk inferen sebab kenapa rod plastik tak boleh menyalakan mentol tapi rod kuprum boleh menyalakan mentol. Jadi di sini kita lihat bahawa rod kuprum boleh boleh mengkonduksikan elektrik. Okey. Ataupun kita boleh tukar rod plastik tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah anda mengawal eksperimen ini? Jadi, apa yang dimalarkan, apa yang ditetapkan dalam eksperimen ini? So, kalau tengok dekat sini, tengok bilangan bateri dia bagi kedua-dua eksperimen ini bila guna rod plastik maupun rod kuprum, dia menggunakan bilangan bateri yang sama. So, yang boleh dikawal adalah bilangan bateri. Okey, ataupun bilangan sel krim. Seterusnya, kita tengok lagi. Okey, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, hipotesis ni adalah jangkaan awal ataupun tekaan bijak kita. So, di sini kita boleh nyatakan bahawa okey, rod kuprum boleh mengkonduksikan elektrik ataupun boleh mengalirkan elektrik. Kalau tak nak guna yang rod kuprum, kita juga boleh gunakan rod plastik. Tidak boleh mengkonduksikan elektrik ataupun tidak boleh mengalirkan elektrik. Jadi soalan seterusnya soalan E. Okey, untuk soalan E, ramalkan yang akan berlaku kepada mentol sekiranya kita menggunakan rod besi dalam eksperimen ini. So, rod besi boleh mengkonduksikan elektrik. Jadi, yang akan berlaku adalah mentol akan menyala. Okey, selesai soalan yang pertama. Kita tengok bagi soalan yang kedua. Rajah 2.2 dan 2A dan 2B menunjukkan eksperimen untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. So, untuk yang pertama dalam gambar rajah 2A, okay, dia gunakan dua pasangan logam yang berbeza iaitu zinc dan juga kuprum. Manakala elektrolitnya adalah asid hidroklorik. Kita nampak ada V sini. V stand for voltmeter. So, bacaan voltmeter dia ada perubahan di sini. So, kita tengok. Manakala untuk 2B, dia menggunakan rod yang sama iaitu rod kuprum. Menggunakan elektrolitnya asid hidroklorik cair. Tetap ada voltmeter dan menunjukkan tiada bacaan. Jadi, tengok pada soalan 2A, catatkan bacaan voltmeter bagi rajah 2A dan 2B.
Okey, untuk 2A kita kira sengatan dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu sengatan ini mewakili 0.2. Jadi yang tengah ni adalah 1.0. Tak lagi 1.2, 1.4. Jadi untuk bacaan voltmeter bagi kuprum dan zinc adalah 1.4. Okey, unit dah dinyatakan di atas. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, untuk pasangan kuprum dengan kuprum, kita tengok bacaan voltmeternya adalah kosong ataupun tidak berubah. Jadi di sini kita tulis kosong. Okey. Seterusnya, nyatakan satu infirm bagi S1 ini. Sebab kenapa pasangan kuprum dan zinc bacaan dia boleh pergi 1.4, manakala kalau kuprum dengan kuprum tiada bacaan. Jadi apa inference yang kita boleh buat di sini? Okey, kita boleh nyatakan, kita boleh kaitkan dia punya pasangan dia. Okey, so pasangan yang boleh menghasilkan elektrik, kita tengok. Okey, pasangan logam yang berbeza kereaktifan. Okey, berbeza kereaktifan dalam elektrolit akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Kalau tak nak guna yang ni pun kita boleh kata pasangan yang logam yang sama dalam elektrolit tidak akan menghasilkan elektrik. Pun betul, kita boleh terima jawapannya. Jadi seterusnya, pasangan logam manakah yang menghasilkan arus elektrik? Okey, so dekat sini kita dah tahu tadi yang ada bacaan yang mengalirkan arus elektrik. Jadi yang ada bacaan adalah pasangan logam, kuprum dan juga zinc. Okay, tulis saja. Okey, tulis dekat sini. Okey, kuprum dan zinc. Kuprum dan zinc. Okey, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi eksperimen ini. So, perkataan pertama yang kita tulis adalah sel kimia. Okey, sel kimia. Okey, apa yang paling sesuai? Okey, di sini bila kata sel kimia, kita tengok ada dua pasangan logam. So, yang kita gunakan adalah okey, sel kimia adalah pasangan pasangan logam ataupun pasangan elektrod yang menunjukkan bacaan termometer. Okey, bacaan termometer apabila diletakkan dalam elektrolit. Okey. Okey, tak nampak ni, kita tarik besar sikit. Okey, seterusnya nombor 3A, rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien pada tumbuhan. So kalau tengok pada gambar rajah ini, okey, satu untuk eksperimen ini diletakkan larutan kultur lengkap, manakala di sebelahnya digunakan nutrien tanpa nitrogen. So perubahan kita tengok sini, yang ada kultur lengkap ini daun dia warna hijau, manakala di sini daunnya berwarna kuning. Okey, dan kedua-duanya ditutup dengan kertas hitam. Jadi diagram 3 atau rajah 3, tulis satu pemerhatian bagi eksperimen ini. So dekat sini kita boleh kaitkan dari segi daun dia. Ini bila pakai larutan kultur lengkap, daun dia jadi warna hijau. Manakala apabila pakai nutrien tanpa nitrogen, daunnya menjadi kuning. Jadi kita tulis. Okay, kita tulis dekat sini. Kita tulis dekat sini. Okey, daun, kita buat perbezaan daun dalam larutan kultur. Okey, nop. Okey, berwarna hijau. Manakala
daun dalam larutan tanpa nitrogen. Larutan tanpa nitrogen berwarna kuning. Okey, selesai. Okey. Kita betulkan sikit. Berwarna kuning. Seterusnya, nyatakan pemboleh ubah dalam assignment ini atau bagi assignment ini. So, pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi, kita tengok yang tak sama ini yang diubah adalah larutan kultur lengkap dan juga nutrien tanpa nitrogen. So, kita boleh guna tepat adalah jenis larutan. Okay, tulis jenis larutan. Seterusnya, kita tengok pada bawah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ini, apa yang kita nak tengok? Lepas kita tukar jenis larutan tadi, yang kita nak tengok adalah dari segi pertumbuhan anak benih. Ataupun kita boleh katakan saiz anak benih. Okay, mana-mana yang berkaitan selepasnya. Okay, seterusnya nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. Apa tekan bijak yang kita boleh teka kat sini. Okay, peranan awal yang kita boleh bagi dekat sini adalah apabila kita gunakan larutan klonop tadi, so daun akan warna hijau. Ataupun kita boleh juga gunakan sekiranya kita gunakan larutan tanpa nitrogen tadi, daun akan bertukar menjadi kuning. Okay. Jadi kita boleh dekat sini kita boleh ambil yang kuning tadilah apabila menggunakan larutan tanpa nitrogen maka daun menjadi kuning. Kita ambil ni. Ataupun tak nak pakai yang ni pun, kita juga boleh gunakan bahawa nitrogen diperlukan untuk pertumbuhan normal anak pokok ataupun anak benih. Okey, seterusnya di soalan pengetahuan, tandakan right daripada kotak yang disediakan bagi menunjukkan nutrien yang mempunyai kelas yang sama seperti nitrogen. So, yang mempunyai sama dengan nitrogen, kita bagi sini ferrum. Ferrum bukan. Yang biasa. Fosforus. Selain daripada fosforus adalah kalsium. Selesai soalan nombor 3. Kita seterusnya pergi kepada soalan nombor 4. Plastik telah digunakan secara meluas dalam pelbagai produk dan telah menggunakan penggunaan bahan lain seperti kayu, logan dan kaca. Jadual 2 menunjukkan jumlah penggunaan plastik dunia pada tahun 2009 hingga 2015. Tahun 2009, 240, tahun 2010, 250, tahun 2011, 270, tahun 2012, 280, tahun 2013, 290, tahun 2014, 300, tahun 2015, 320. Soalan yang tanya, berdasarkan keputusan dalam jadual 2, lukiskan graf pengeluaran plastik melawan masa. Untuk soalan graf ini, kita tengok soalan yang ditanya. Plotkan berdasarkan keputusan jadual 1, lukis graf pengeluaran plastik melawan masa. So, kita tengok sini segalanya dah diberikan. Tahun dah diberikan. Manakala pengeluaran plastik dunia telah diberikan. So, kita kecilkan sikit supaya lebih nampak. So, kita tengok tahun 2009, 240. 2009, 240. 2009,
240. So, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1 ni mewakili 10. 1, 2, 3, 4. Okay, make sure plot dia sama. Okay. Seterusnya tahun 2010, 250. So, 2010, 250. Okay. Next, tengok tahun 2011, 270. 2011. Okay, 2011, 270. Manakala tahun 2012, 280. Okay, 2012, 280. 2013, 290. Okay, 290. 2014, 300. 2014, 300. Manakala tahun 2015, 320. Okay, tengok 2015, 320. Okay, untuk soalan ini, kita plot semua betul, dapat 1 markah. Okay, untuk markah kedua, kita sambungkan dia. Okay, sambungkan daripada atas. Okay, dengan menyambungkan ke semua titik ataupun 3 titik. Okay, seterusnya, cuba tengok soalan. Okay, sebelum tu, markah pertama betul. Kalau kita plot betul, markah kedua sekiranya kita sambungkan dengan menggunakan graf garis. Okay, soalan seterusnya, soalan B. Nyatakan hubungan antara jumlah pengeluaran plastik dengan masa. Dia bagi keyword dekat sini, pengeluaran plastik dunia dengan masa. Jadi, semakin bertambah masa, semakin bertambah pengeluaran plastik dunia. Okay, kita tulis sahaja. Okay, semakin bertambah masa, semakin bertambah pengeluaran plastik dunia. Okey, good. Tambah bilangan. Okey, rajah 4 menunjukkan 2 jenis objek berbeza diperbuat daripada plastik. Okey, jaring ikan dan juga Swiss. Okey, jadi dekat sini kita dah tahu untuk ikan, okey, jenis plastik yang digunakan adalah adalah termoplastik. Manakala kita tulis dulu termoplastik. Manakala bagi soket elektrik, ia adalah termoset. Okey, 2 markah. Seterusnya, kenal pasti jenis plastik. Okey, dah jawab. Okey. Rasanya sampai di situ saja pada hari ini. Kita jumpa dalam kelas seterusnya. Terima kasih semua.